السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita sambung Usul Sunnah Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah yang meninggal pada tahun 220 Hijrah pada poin yang ke-8 ataupun yang ke-7. Qala al-Imam al-Humaidi rahimahullah wa alla naqula kama qalatil khawarij man asaba kabiratan faqad kafar wa la nukaffiru bi syai'in min adh-dhunub. Telah berkata al-Imam al-Humaidi rahimahullah dan kita tidak sependapat dan kita tidak menyatakan seperti yang dikatakan oleh puak-puak khawarij. Man asaba kabiratan faqad kafar. Sesiapa yang melakukan dosa besar maka dia telah kafir. Kita tidak mengkafirkan. Wala nukaffiru bi syai'in min adh-dhunub. Kita tidak mengkafirkan sesiapa pun atas sebarang dosa yang dilakukannya. Khawarij, golongan yang keluar memberontak kepada Imam Ali radhiyallahu an dan ingkar untuk menerima keputusan tahkim. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan menganggap mereka kekal di dalam neraka. Itu di dalam Al-Milal wan Nihal, dan juga Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyebutnya dalam Maqalat Al-Islamiyyin. Berkata syarih itu Syekh Abdullah Abdul Rahim Al-Bukhari mensyarahkan kitab Usul Sunnah Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Qauluhu, kata Al-Imam Al-Humaidi, wa alla naqula kama qalatil khawarij, kita tidak berpendapat sebagaimana pendapat khawarij. Hadha atfun ala ma sabaq anna min usuli ahli sunnati mukhalafat al-khawarij fi maqalatihim wa i'tiqadatihim. Wa alla naqula, kami tidak mengatakan ataupun berpendapat itu adalah ataf kepada poin-poin yang telah lalu, poin nombor 1 sampai nombor 6, iaitu anna min usuli ahli sunnah, antara usul ahli sunnah itu adalah menyelisihi pendapat khawarij. Antara usul ahli sunnah itu menyelisihi pendapat khawarij dan juga i'tiqad, akidah puak-puak khawarij. Wa hadhihi al-mas'alatu a'ni at-tanbihu ala i'tiqadil khawarij muhimmatun wa 'azimatun nabbaha al-Imam al-Humaidi 'alayha. Maka masalah ini a'ni, iaitu yang aku maksudkan, at-tanbih ala i'tiqadil khawarij, peringatan atas akidah puak-puak khawarij ini, muhimmatun, sangat penting, wa azimatun, besar,
Nabbah al-Imam al-Humaidi 'alaiha. Al-Imam Humaidi masuk dalam kitab usul sunnahnya ini kerana li khatari hadhihi al-firaq atau firqati ad-dallati al-mudillati al-halikati al-muhlikah, kerana bahayanya kumpulan ini, bahayanya kumpulan sesat ini, al-mudillah yang menyesatkan, al-halikah yang hancur, al-muhlikah menghancurkan. Waliyubayyina laka anna min usuli ahli sunnati wal jama'ati, maka dijelaskan kepada engkau bahawasanya usul ahli sunnah wal jama'ah itu adalah menyelisihi i'tiqad, akidah pok-pok ni kumpulan ini, iaitu halikah al-zalimah yang telah hancur, yang zalim ini li nafsiha wa li ummatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga bahaya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa muhadhdhiran iyyaka minal wuqu'i aw insiyaqi fi an taqula aw tatalabbasu bi ba'di maqalati aw fikril khawarijil mariqin, dan adalah peringatan, muhadhdhiran, awas, peringatan daripada kita ni terjatuh ataupun tergelincir mengikut apa yang telah diikut ataupun dikatakan oleh puak-puak khawarij ni. Maka dia kata masalah ini dibahagikan kepada beberapa poin. Al-wajhul awwal, poin yang pertama, al-khawariju ayyuhal ikhwah firqatun kama qultu, puak-puak khawarij ni wahai saudaraku, iaitu kata syarih Syekh Abdul Rahim Al-Bukhari yang mensyarahkan kitab usul sunnah Imam Al-Humaidi ni, adalah suatu seperti mana aku katakan kumpulan sesat yang menyesatkan. Kharijatun anis sunnati wal jamaah, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, wa khatiratun, bahaya, khatiratun fi afkariha, bahayanya itu pada pemikiran dia, wa khatiratun fi af'aliha, dan bahayanya itu pada perbuatannya, tastabihud dima, menghalalkan darah orang Islam, binaan ala i'tiqadin fasidin, hanya dibina di atas akidah rosak, akidahnya rosak, agamanya yang batil, maka dia menghalalkan darah orang Islam. Walikulli qaumin warithun, bagi setiap kaum itu ada warisnya. Wala naqulu nahnu natakallamu an firqatin aw firaqin qad madat wa intahat fahum lahum adhnab. Maka dia kata wala naqul, dan kita tak kata kita sedang bercakap kepada satu kumpulan yang telah pun berlalu, kumpulan yang telah pun tak wujud. Tak, walaupun kumpulannya dah tak ada, namanya khawarij tu dah tak ada dah, walaupun tak adalah siapa-siapa pada zaman kini kata marilah join kepada kumpulan khawarij kita, tak ada dah. Mana kita dengar dah. Hak yang kita dengar puak-puak Syiah lah, Rafidah zaman sekarang ni. Ada pun kumpulan khawarij ni, tak adalah, nama khawarij tu dah tak ada lah zaman sekarang. Tapi kita tak kata kumpulan ini lenyap, tak, pemikirannya masih ada. Fahum lahum aznab, ada pengikutnya, ada ekornya. Walil mu'attilati aznab, bagi puak-puak yang menafikan sifat Allah pun ada, dia pun anak cucu cicit dia pada zaman kini. Walil mu'tazilati aznab, puak-puak Mu'tazilah pun ada anak cucu cicit dia pada zaman kini. Wali ghairihim minad dhullal wal firaqil halikati aznab, dan semua kumpulan-kumpulan lain daripada hak yang disebutkan itu, daripada kumpulan sesat dan kumpulan-kumpulan yang hancur, adanya pengikut sampai zaman kita pada hari ini. Wa ma yu'ayishuhu an-nasu al-yawma min fitanin huna wa hunak wa fi'alin min af'ali ha'ula'il khawariji illa khaira dalilin ala wujudi hadhihi al-firqah wa tasalsuliha. Kalau kita tengok pada zaman kita pada hari ini, fitnah yang muncul di sana dan di sini, fitnah yang macam-macam yang kita nampak dengan mata kepala kita. Wa fi'alin min af'ali ha'ula'il khawarij, hak ni perbuatan dan tindakan puak-puak ni sebenarnya. Maka melainkan inilah dalil, sebaik-baik dalil menunjukkan kumpulan ini masih wujud. Wa tasalsuliha,
dan masih ada lagi dia punya silsilah, dia punya keturunan, wa anna naslahum baqin, maka dia punya keturunan itu masih berbaki. Kata Allahu naslahum, mudah-mudahan Allah memutuhkan hak pengikut-pengikut dan ekor-ekornya ni. Wala yumkin ayyuhal ikhwah, wa hadhihi kama yuqalu baina mu'taridatain, la yumkinu an tadhhara ayyu bid'atin wa an yantashira ahlaha aw yujada ahlaha bikathratin wa biquwwatin wa yusattiruna batilahum bid-dima la bil ahbari illa idza dha'ufa nur sunnati fi nufusi katsirin min ahli sunnah. Dan dia kata, wala yumkinu ayyuhal ikhwah, wa hadhihi kama yuqal, dan ini seumpama yang disebutkan, la yumkin an tadhhara ayyu bid'atin, bid'ah tak mungkin wujud, bid'ah tak mungkin zahir, wa an yantashira ahlaha, dan bid'ah itu tak akan wujud, tak akan zahir, dan tidak akan tersebarnya pengikut-pengikut ahli bid'ah ni, au yujad ahlaha bikasratin, ataupun banyak pengikut-pengikutnya ini, biquwatin, dengan kekuatan, wa yusattiruna batilahum biddima la bil ahbar, dan mereka itu wa yusattiruna batilahum biddima, dan mereka itu menyebarkan kebatilan mereka itu dengan darah, la bil ahbar, bukan dengan mata pena, illa idza da'ufa nurus sunnah, melainkan kenapa wujud? Kerana lemahnya cahaya sunnah, lemahnya cahaya sunnah fi nufusi kathirin, dalam jiwa banyak di kalangan ahli sunnah. Kenapa bid'ah muncul? Sebab ahli sunnah lemah. Kenapa ahli bid'ah aja jadi banyak pengikut? Kerana kita ahli sunnah mungkin dah makin lemah, makin lemau, kata orang, kan? Wa dha'ufa ahli sunnah, lemahnya ahli sunnah. Wa hazihi sunnatullah fi khalqih, dan ini adalah sunnah Allah, itu sunnatullah kepada penciptaannya. Wa qad nassa ahlul ilmi anna zuhural bid'i lahu asbab, dan para ulama telah memberi pesanan kepada kita bahwasanya zuhur, muncul bid'ah ini ada banyak sebab. Muncul bid'ah ni ada banyak sebab. Wa min a'zami asbabihi, dan paling besar dia punya sebabnya itu kerana sunnah lemah dan pembawa sunnah itu lemah. Apabila sunnah lemah dan pembawa sunnah lemah, maka bid'ah jadi kuat. Dan bila bid'ah kuat, makin bertambah ramai. Bila makin bertambah ramai, maka nampaklah kuatnya bid'ah itu. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim fi Ijtima'il Juyush al-Islamiyah, berkata al-Imam Ibn al-Qayyim dalam Ijtima'il Juyush al-Islamiyah. Ibn al-Qayyim dia ada kitab dia Ijtima', himpunan juyush, tentera-tentera Islam yang berhadapan melawan ahlu Mu'attilah, puak-puak yang menafikan sifat Allah wal Jahmiyah ni, puak-puak Jahmiyah. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah gurunya, wa hadha alladhi kanat al-Jahmiyatu yuhawilunahu qad sarraha bihi al-mutaakhiruna minhum, wa kana dhuhuru sunnati wa kasratul a'immah fi asri ulaika yahulu bainahum wa bainat tasrih bihi. Kalau kita tengok zaman-zaman awal, ulama kita ramai, ulama sunnah banyak, ulama sunnah zahir kuat. Maka pada ketika mana para ulama sunnah ini kuat, maka puak-puak ini tak boleh hidup. Puak-puak ni tak boleh hidup. Falamma ba'udal ahad wa khafiyatis sunnah, apabila zaman mula berlalu, zaman kemudian wa khafiyatis sunnah, sunnah mula padam, wa anqaradatil a'immah, para ulama banyak dah wafat, meninggal, sarrahatil jahmiyatu an-nufat, maka jelaslah muncul puak-puak Jahmiyah an-nufat, bima kana salafuhum yuhawilunahu wa la yatamakkanuna min izharihi. So pada zaman awal ahli bid'ah ni tak muncul. Kenapa tak muncul? Sebab ulama sunnah ramai dan kuat,
dan kuatnya ulama-ulama ahli sunnah kita pada zaman awal tidak memungkinkan mereka hidup. Sebab itu apabila sunnah hidup, bid'ah akan mati. Bila sunnah hidup, bid'ah akan mati. Bila sunnah mati, bid'ah akan hidup. Tak boleh dua-dua sekali. Sunnah dengan bid'ah tak boleh bersatu. Sunnah dengan bid'ah tak boleh sekali hidup tak. Kenapa bid'ah jadi banyak? Sebab sunnah banyak mati. Dan kenapa bid'ah boleh jadi kurang? Apabila sunnah diterapkan dan bila sunnah jadi zahir, bila sunnah jadi banyak. So apabila amalan-amalan sunnah kita pun begitu juga. Kita dok mengajar orang buat sunnah, amalkan sunnah. Apa yang Nabi ajar kita buat, apa yang Nabi tak ajar jangan buat. So bila ramai orang dah faham, orang buat sunnah, jangan risau, bid'ah akan mati. Bid'ah akan mati. Tapi kalau kita sendiri tak faham dan kita pun tak nak belajar dan kita pun tak nak menyampaikan, maka kita akan jadi tenggelam, maka bid'ah mula bercambah, mula hidup macam cendawan tumbuh lah. Sebab itu kena sampaikan sunnah, kena hidupkan sunnah. Biar apa orang nak kata, selagi mana kita ada sunnah Nabi tetap kita kena sampaikan. Biar sikit tak apa. Ahli sunnah qalil, ahli sunnah tak ramai. Tapi dengan tak ramai, kalau sunnah kuat, walau tak ramai, sunnah akan zahir. Inna min a'zami alamati zuhuril bid'ah ضعف العلم السني السلفي الصحيح النقي المبني على الوحيين على منهاج النبوة المعصوم. Antara min a'zam, antara alamat yang besar wujud dan zuhurnya bid'ah itu apabila ilmu sunnah salafi itu lemah, da'uf. Apabila lemahnya ilmu sunni as-salafi as-sahih an-naqi, yang suci, murni, al-mabni, yang dibina alal wahyain, dibina atas dua wahyu, ala minhajin nubuwah, atas manhaj Nabi al-ma'sum. Maka lemahnya ilmu ni, lemahnya orang sampaikan sunnah, maka itu min a'zami alamat zuhuril bid'ah. Dulu mungkin kita tak ramai hak yang duk bagi tahu tentang sunnah pun sunnah tak ramai. Ahli bid'ah ramai. Tapi tengok kita pada zaman kini, ya tetap kita tak banyak, kita tak ramai, tetap tak ramai, tetapi ada kesan. Dan kalau kita terus kerja kita, dan kalau terus menyampaikan ilmu, kalau terus belajar, maka insya-Allah bid'ah akan mati. Bid'ah akan mati. Mula dengan diri kita dulu, lepas tu keluarga. Jangan tengok besar-besar dulu, jangan tengok kampung dulu. Tengok kita dulu. Kita dah buat belum sunnah Nabi? Lepas dah kita buat, kita dah sampaikan kepada anak isteri kita? Dah berikutnya bagi rapat-rapat kawan-kawan rapat dulu. Dan bila dah sampaikan kepada kawan rapat, akhirnya nanti dia akan berkembang lah. Tapi dia tak akan bermula, melainkan kita akan mula dengan diri kita dululah. Yujadu tullabu ilmi lakinna ad-da'f zahirun bayyin mashin. Ada penuntut ilmu tetapi lemah. Zahirun yubayyin mashin. Fa idza ma dhahara hadha ad-da'f fi jihati siq tamaman annahu satadhharu fi tilka al-jihati nihlatun wa bid'atun wa firqatun biquwwatin li'adami aw liqillati al-quwwati al-'ilmiyyati as-sunniyyah التي تدفعها وتبين عوارها وفي المقابل ما علت السنة وقويت في مكان وقوي حملتها إلا خابت البدعة وخاب أهلها ولا بد. So kalau tempat itu kuat sunnahnya, maka akan matilah bid'ah dan ahlinya. Tengoklah mana-mana tempat, kalau ahli sunnah kat situ kuat, bid'ah mempunyai. Atau kita tengok hak mana bid'ah agak rancak, ahli sunnah kat situ biasanya kuat. Tapi kalau kita tengok ahli sunnah pun tak nampak apa, bukan?
Susah lah. Ya, mungkin kita tengok kadang-kadang bid'ah tu nampak kuat, tapi kadang-kadang bukan, dia tak kuat, tapi adalah raddul fi'il, adalah suatu tindakan refleks. Bila ramai orang nak sunnah, maka dia akan jadi ahli bid'ah tu, dia akan mempertahankan lah. Dan bila dia mempertahankan, kalau kita ilmu kita kukuh dan rasikh, ilmu kita mantap, dan kita faham, dan kita belajar apa yang ulama-ulama kita dah tulis, maka tak akan boleh angkat kepala ahli bid'ah lah. Itu wajib penting untuk kita belajar. Yang penting belajar, jangan debat. Kita pun tak suruh debat, tak payah debat pun. Kan? Mulakan dengan kelas-kelas macam ni lah. Sunnah berkembang daripada zaman awal dulu, zaman ustaz-ustaz hak kita, hak yang dah tua-tua, sebahagian yang telah pun bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka start dengan kuliah lah, start dengan kelas. Orang pun berapa orang je yang ikut. Tapi pada hari ini benda tu makin berkembang, dan bezanya ahli sunnah itu dengan ahli bid'ah, maka bezanya ilmu tu. Bezanya adalah ilmu. Ahli bid'ah kita sendiri nampak dengan mata kepala kita sendiri pada hari ini, ahli bid'ah itu nampak tengin. Dan mereka tidak akan boleh berhadapan dengan ilmu. Kalau ilmu itu kuat dan kita menyampaikan ilmu, maka bid'ah tak akan boleh hidup. Contoh yang baru-baru ni pun dah jelas zahir dah. Kan? Siapa-siapa yang nak menegakkan hak bid'ah ni itu, ataupun nak hak lawan dengan ilmu hak yang sebenarnya, tak akan boleh lawan. Tak akan boleh lawan. Akhirnya dia akan tenggelam lah. Akhirnya dia akan tenggelam. Maka hak penting adalah teruskan pengajian. Teruskan pengajian. Hak yang boleh menyebabkan kita ke depan pun adalah dengan hak ni lah, kitab-kitab para ulama kita ni. Dan kalau kita tak membacanya, siapa lagi nak baca? Nak harap orang-orang hak awam, hak biasa, tak ada. Kan? Tak ada lah. Hak kuliah-kuliah kat masjid pun tengoklah, kuliah kat masjid pun apa je kuliah dia. Kan? Semuanya ceramah-ceramah je, ceramah umum je. Kan? Habis untuk maghrib isyak, habis maghrib isyak balik, apa tak buat. Tapi kita mesti ada manhaj, mesti ada metodologi, mesti pengajian itu orang kata tersusun. Tak mau hak dengar kuliah maghrib nak habiskan masa je, no, tak mau. Hak tu bukan tujuan. Tujuan kita hak memenuhkan masa walau sekejap, tapi dengan kitab, dengan ilmu hak betul lah. Maka hak tu hak kena baca hak apa yang telah ditulis oleh ulama kita. Tak payah nanti kita tulis kitab ulama yang dah tulis pun berlambak-lambak, tak larat nak baca, dan nak baca dah. Tak payah ustaz tak tulis buku ke, tak payah. Okeylah, kita bukan kata tak payah tulis buku. Nak dikira kan, kalau hak ustaz tak tulis buku pun tak apa. Bawa buka kitab-kitab ulama kita ni. Ulama kita telah tulis dah. Dan hak ni yang perlu dikenalkan ke dalam masyarakat. Bukan buku kita. Bukan kita tak penting. Buku Ustaz Muhammad Khairi Anwar. Tak penting. Kita nak Al-Imam Al-Humaidi. Kita nak Imam Ahmad. Buka kitab mereka. Maka lepas habis satu kitab, dan kitab ulama lain pula berikutnya. Lepas habis satu kitab, habis kitab ulama lain berikutnya. Maka begitulah seterusnya, barulah ilmu tu berkembang, dan barulah kita tu rasikh. Barulah ilmu kita tu tersusun, dan ilmu kita tu mantap untuk berhadapan dengan ahli bid'ah. فالواجب الاحتياط وأخذ الحذر والاستعداد بالضراعة إلى الله بأن ينصر السنة وأهلها وأن يجتهد أهلها في تحصيل العلم الصحيح لتبيين الحق للخلق. Maka wajib kita hati-hati dengan masalah ini, dan wajib untuk kita ijtihad lebih rajin sikit, ada sikit usaha untuk kita tahsilil ilmi sahih,
untuk mendapatkan ilmu yang sahih, litabyinil haqq lil khalq, untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, wa dahdil bid'ah wa ahliha, dan untuk menghapuskan bid'ah dan ahlinya, bi'ilmin wa adlin, dengan ilmu dan keadilan. Qila lil imami Abdullah ibn al-Mubarak, ila mata tatlubul ilma? Qala ila an amut. Telah ditanya kepada Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak ditanya, ila mata tatlubul ilma? Sampai bila kau nak mengaji ni? Sampai bila nak mengaji? Kata Abdullah ibn al-Mubarak, ila an amut, sampai aku matilah. Sampai aku mati. So bila kita nak, sampai bila nak kena belajar? Sampai mati. Sampai mati. Kalau hak mudanya, hak tak mengaji, tak apa. Dah tua baru nak mengaji, no problem. Bagus dah. Kan? Kerana ilmu tak mengenal muda dan tua. Mungkin kita waktu muda dulu tak mengaji. Zaman dulu tak. Apabila ada kesedaran, kita pun baru nak mengaji umur dah 50. Tak rugi sikit pun. Tak rugi sikit pun. Umur 50 baru nak start. No problem. Ilmu sampai mati. Dan orang yang Allah Ta'ala beri kesedaran untuk mengaji walaupun umur dah 50 tahun, itu adalah tanda kebaikan. Dan itu adalah tanda kebaikan. Fasawarifu 'anil haqqi kathiratun wa minha tashghibat ahli al-ahwa 'ala ahli al-haqq. La taqul ana fi ma'manin la qad yushaghib 'alayka ahadun bi syubhatin fadhattaribu wa la tajidu laha jawaba. Ingat bahwasanya ahli bid'ah ni, dia akan berterusan akan menyebarkan syubhat kat kita. Ahli bid'ah akan senantiasa menyebarkan syubhat kepada ahli sunnah. Yang jadi masalah kepada kita, kalau kita tak mengaji, maka syubhat itu akan menghantui kita. Maka syubhat itu akan merosakkan kepahaman kita. Sebab itulah adanya bab jangan duduk dengan ahli bid'ah. Jangan duduk dengan ahli bid'ah, ataupun jangan membaca buku ahli bid'ah. Jangan mengaji dengan ahli bid'ah. Kenapa para ulama bubuh bab itu? Kerana syubhat, benda-benda syubhat ni sama-sama ini khattafah. Innal qulub la da'if. Hati jantung kita ni lemah. Wasyubhatu khattafah. Dan syubhat itu menarik. Dah belajar dah, bukan tak belajar dah. Dah belajar dah bahawasanya gini sifat Allah, gini. Tengok pula Facebook. Tengok Facebook. Baca hujah pihak lawan tak? Baca hujah pihak lawan, gong-gong, Allah, betul juga. Betul. Macam mana nak jawab? Kan? Macam mana nak jawab ni? Dia betul ke ni? Dia bawa Imam Ahmad. Imam Ahmad kata. Betul ke ni? Dia kata Imam Al-Bukhari. Dah kan syubhat. Timbul syubhat. Baca buat apa? Bukan tak boleh baca, tapi kalau baca tu hak menimbulkan syubhat, mampu kita. Bagi orang hak yang ada ilmu pun boleh kadang-kadang tergelincir. Hak kita, orang yang dah ada ilmu, yang dah belajar pun, bila baca syubhat ahli bid'ah ni, kita pun rasa goyang juga lah. Goyang juga. Apatah lagi hak yang tak mengaji. Ataupun baru-baru dengar dan sebagainya, pula dengar pula pihak belah sana. Akhirnya daripada bid'ah itu, maka dia itu mula dah faham sunnah, lepas tu tak kuat, duduk pula dengan ahli bid'ah, tak bertanya pula, tak duduk dengan kelompok kita, maka akhirnya dia juga terpengaruh dan akhirnya jadilah orang belah sana pula. Orang belah sana ahli bid'ah lah, kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita daripada bid'ah ni dan ahlinya. فهذه الفرقة من أخطر الفرق والله على الأمة الإسلامية قد استباحوا دماء أصحاب رسول الله. Kumpulan Khawarij ni adalah kumpulan paling bahaya dalam umat Islam. Qad istabahu dima,
mereka menghalalkan darah orang Islam. Dima'a ashabi Rasulullah, menghalalkan darah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa la yastabihuna dima'a man jaa'a ba'dahum? Kalaulah darah para sahabat pun dihalalkan, apatah lagi darah hak yang bukan sahabat? Darah hak umat yang kemudian lagi halal lah. Kalau ada darah sahabat Nabi pun dihalalnya, halal ditumpahkan maksudnya bunuh, maka darah selain daripada sahabat tak ada apa pun kalau nak bunuh pun, kan? Wa yubarriruna li anfusihim kull fi'lin mashin wa kull kabiratin yartakibunaha satwun sariqatun qatlun wa ightiyalun tarku salatil jumu'ati wal jama'ah hal kulliha istima'u musiqi bai'ul mukhaddirat wa ghayriha kathir kullu hadha ya'tunahu wa yata'atawnahu bihujjati iqamati syari'atillah ma aqamu syara' Allah fi anfusihim fa kaifa yuqimunahu fi ghairihim. So ni bahayanya puak-puak al-khawarij. فشاهدوا أيها الإخوة أن هذه الفرقة الحرورية الضالة المضلة يقول فيها شيخ الإسلام واستمع إلى وصفه ولا ينبئك مثل خبير قال الخوارج لهم أسماء. Maka wahai saudaraku, kata dia, anna hadhihi al-firqah al-haruriyah, ini kumpulan haruriyah, dipanggil haruriyah. Yang sesat, yang menyesatkan ini, seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, maka kata dia, al-khawariju lahum asma. Puak-puak khawarij ni ada banyak nama. Puak-puak khawarij, kumpulan khawarij ada banyak nama. Yuqalu lahum al-haruriyah. Pertama, antara nama puak-puak khawarij ni dipanggil al-haruriyah. Kalau buka buku, tengok kitab para ulama tulis, kalau dia kata haruriyah tu, itu khawarij lah tu. Al-haruriyah itu maksudnya khawarij. Li'annahum kharaju bimakanin yuqalu lahu harura. Kenapa? Kerana ini, kumpulan ini keluar dari tempat yang namanya Harura. Nama tempatnya Harura. Maka puak-puak ni keluar daripada tempat ni Harura ni, maka dikenali Al-Haruriyah. Ini puak-puak khawarij, maksudnya puak-puak khawarij ni. Wa yuqalu lahum, antara nama mereka lagi adalah Ahlun Nahrawan. Ahlu An-Nahrawan. Nahrawan, perang Nahrawan. Lianna Aliyan, kerana Ali radhiyallahu anhu qatalahum hunak, kerana Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka di Nahrawan. Di Nahrawan. Hadis yang zikir ramai-ramai tu kan? Zikir ramai-ramai yang Abdullah bin Mas'ud tu dengan Abu Musa al-Ash'ari tu kan? Abu Musa al-Ash'ari di masjid, ada orang zikir ramai-ramai. Dia tunggu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata, kenapa tak larang? Aku nak larang tapi nampak macam baik. Lepas dia orang pergi kat masjid, Abdullah bin Mas'ud kata, korang buat apa ni? Pinggan mangkuk Nabi tak pecah lagi, baju Nabi belum lusuh lagi, korang dah buat benda bid'ah macam ni. Dia kata, wahai Aba Abdurrahman, kami bukan buat apa-apa, kami hanya berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah dah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, apa dia? Wa kam min muridin lil khairi lam yusibahu. Berapa ramai orang nak buat baik tapi caranya tak betul dan tak tepat. Mereka nampak macam buat baik tapi sebenarnya buat bid'ah. Iaitu berzikir ramai-ramai dengan anak batu dan ada tekong, halilu mi'ah, tahlil 1 kali, subhanallah, subhanallah, tasbih 1 kali, tahmid 1 kali, tahlil la ilaha illallah 1 kali. Maka di akhir hadis tu apa katanya? Maka kami nampak puak-puak hak yang berzikir ramai-ramai yang ditentang oleh Abdullah bin Mas'ud itu join dengan puak-puak khawarij kat Nahrawan. Ni puak-puak khawarij ni buat bid'ah. Tapi mereka ni ahli ibadat lah. Puak-puak khawarij ni kuat ibadat. Dia bukan buat maksiat.
Sebab itu dia mengkafirkan orang buat maksiat. Tajuk kita ni apa nama yang disebut oleh Imam Al-Humaidi ni, kita tak berpendapat macam Khawarij kata, siapa yang buat berdosa besar kafir. Wala nukafir, dan kami tidak mengkafirkan dengan bisyai'in minaz dzunub, dengan pelaku dosa. Ahli sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa. Tapi puak-puak Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Jika mereka mengkafirkan pelaku dosa, maksudnya apa? Maksudnya mereka ni tak buat dosa tak? Fahamnya gitulah kan. Maka mereka ni kuat ibadat. Mereka salat kuat, mereka puasa kuat, baca Quran kuat. Itu Nabi kata baca Quran tapi tak lepas kat sini. Apa maksud tak lepas kat sini? Maksudnya baca Quran hanya di mulut, tak faham, tak masuk dalam jiwa. Kalimatul haq, bawa kalimat kebenaran, tapi mereka nak daripada kalimat kebenaran itu kebatilan. Maka buat slogan, ambil ayat Quran, tafsir ikut cara sendiri, ambil hadis Nabi, tafsir ikut cara sendiri. Dan mereka mempertikaikan ibadat para sahabat, mereka membanding-bandingkan ibadat para sahabat dengan ibadat mereka. Kalah kita. Kalah kita tengok ibadat mereka. Tapi ahli bid'ah, maka ahlun narahwan wa min asnafihim, antara mereka itu, kumpulan mereka dipanggil al-ibadiyah. Al-ibadiyah atba'u Abdullah ibnu Ibad, pengikut Abdullah ibn Ibad. Yang sekarang ni ada di Oman. Al-ibadiyah sebagainya ada di Oman. Itu ibadiyah. Itu sebahagian daripada kelompok Al-Khawarij. Wal-Azariqah, antara nama lagi Al-Azariqah, atba'u Nafi' ibn Al-Azraq, pengikut Nafi' ibn Azraq. Ini semua pokok Khawarij ni. Maka disandarkan kepada bos mereka lah. Disandarkan kepada ustaz mereka. Macam itulah pengikutnya. Wan Najdat atba'u Najdat Al-Haruri, antaranya pengikut dipanggil Najdat. Najdat maksudnya pengikut kepada Najdah Al-Haruri. Dan banyak lagi sebenarnya. Buka buku apa nama tu, Al-Milal wan Nihal, ada sebut. Al-Imam apa tu, dalam apa nama tu, Ibn al-Jauzi. Ibn al-Jauzi dalam apa kitab yang terkenal Ibn al-Jauzi tu? Talbis Iblis. Dalam Talbis Iblis tu, awal-awal tu, muka depan itu dia ada membentangkan puak-puak ahli bid'ah dengan pecahan dia tu. Dengan pecahan dia tu. Walaupun tak penting pecahan tu, tak penting pun, tak payah hafal, jangan hafal. Buang masa. Tapi para ulama mengeluarkan nama-nama tu. Sebab tu hak dia kata bahawasanya umat Islam terpecah kepada 73. 71 Yahudi dengan Kristian pun 71. Orang Islam 73. Kulluhum finnar. Tak payah tanyalah 72 tu siapa, tak payah. Yang kita nak hak yang satu tu, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Tapi para ulama tulis kitab, faedah jugalah, dapat faedah juga. Daripada 72 kumpulan itu, para ulama pecahkan setiap hak daripada induk dipecahkan kepada anak-anak dia tu. Dan setiap induk melahirkan 12 kumpulan. 12. Jadi 73. Itu Syiah Al-Rafidah, Al-Mu'tazilah, kemudian Al-Khawarij. So semua ni ada pecahan dia tu, anak-anak dia tu. Dan anak-anak dia tu pecah pula lagi doktrinnya. Doktrin utama ada, tapi dipecah-pecah pula. Itu namanya bid'ah. Bid'ah maksudnya bila dia beranak, kumpulan A, walaupun 5 kumpulan sama, tapi kumpulan A berbeza sedikit dengan kumpulan B, kumpulan B beza sikit dengan kumpulan C, kumpulan C ada beza dengan kumpulan D, kumpulan D ada beza dengan kumpulan E. Kenapa pecah? Sebab ikut kepala otak lah.
Sebab cara dia. Datang orang lain, aku tak setuju, aku beza sikit kumpulan B pula. Datang lagi anak murid dia daripada kumpulan B tu tak setuju dengan guru, pecah lagi. Ada kumpulan C. Kumpulan C pula ada anak murid dia pecah lagi sebab ikut nafsu dan bid'ah. Maka pecah lah. Sebab tu ahli sunnah tak pecah. Ahli sunnah hak tu lah. Akidah ahli sunnah satu, tak ada beza. Tak ada beza antara akidah Abu Hanifah dengan akidah Imam Malik. Tak ada beza akidah Imam Malik dengan akidah Syafi'i. Tak ada beza akidah Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal. Dan tak ada beza dengan ulama-ulama yang kita baca buku-buku. Ulama-ulama kita tulis lembar akidah. Tak ada beza. Sama. Semua sama. Ahli sunnah semua sama. Tak ada beza. Ahli bid'ah terpecah-pecah. Bab kalam, orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Bab istiwa, orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Bab apa lagi, macam-macam lah ikut kepala otak, suka tiba lah kan. Ini kumpulan kita, suka hati kita lah nak buat macam mana, macam tu lah. So apabila ikut kepala otak, tak ikut dalil Quran dan Sunnah, pecah lah kita, pecah. Sebab itu ahli sunnah tu Nabi lukis satu garis lurus, khattalana khattan. Nabi lukis hatnya satu garis lurus. Dan Nabi lukis banyak garis, khututan an yaminihi wa an yasarih. Kanan kiri Nabi lukis banyak garis. Dan Nabi kata ni, ikut ni jalan lurus ni, jangan ikut jalan yang terpecah banyak-banyak ni. Dan setiap jalan yang terpecah kiri dan kanan itu ada setan yang memanggil kepadanya. Itu namanya bid'ah. Jadi ini kumpulan-kumpulan yang terpecah ni buat Khawarij. Wa hum awwalu man kafara ahlal qiblati bizunub. Dan mereka adalah kumpulan pertama yang mengkafirkan orang Islam kerana dosa. Mereka kumpulan pertama yang zahir, yang wujud pada dalam sejarah Islam, yang mengkafirkan orang Islam kerana buat dosa. Kerana buat dosa. Bal bima yarawnahu hum minadh-dhunub wastahallu dima'a ahli al-qiblati bidzalika. Dan mereka menghalalkan darah orang Islam dengan pandangan itu. Fakanu kama na'atahumun nabi. Dan mereka itu sebagaimana yang Nabi sifatkan mereka, yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang Islam. Wa yada'una ahlal awthan. Dan mereka meninggalkan puak-puak ahli penyembah berhala. Penyembah berhala dia tinggalkan, dakwah tidak, tapi orang Islam dibunuhnya. Yaqtuluna ahlal Islam. Wa kafaru Ali bin Abi Talib wa Uthman bin Affan. Dan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Talib, mengkafirkan Uthman bin Affan wa man walahuma, dan orang yang mengikut kedua mereka. Wa qatalu Ali bin Abi Talib. Dan mereka memerangi Ali bin Abi Talib, mustahillina liqatlih, dan menghalalkan untuk bunuh Ali radhiyallahu an. Qatalahu Abdurrahman ibn Muljam. Yang membunuh Ali bin Abi Talib adalah Abdurrahman ibn Muljam. Bukan orang kafir, orang Islam. Orang Islam yang bunuh dia. Al-Muradi minhum. Wa kana huwa wa ghairuhu min al-khawarij. Dan dia itu dan selain daripada puak-puak khawarijnya itu, mujtahidina fil ibadah, sangat rajin beribadat. Lakin kanu juhala, tapi mereka itu puak-puak jahil. Faraqus sunnati wal jamaah, mereka memecahkan diri mereka, mengasingkan diri daripada sunnah wal jamaah. Faqala haula man nasu illa mu'minun au kafirun. Orang ni tak ada melainkan sama ada dia mukmin atau kafir. Tu dia kata. Kau tak mukmin, kau kafir. Kau tak kafir, kau mukmin. Wal mu'minu indahum, dan orang mukmin di sisi mereka itu, man fa'ala jami'al wajibat, yang buat semua kewajipan, wa taraka jami'al muharramat, yang meninggalkan semua benda haram. Faman lam yakun kadzalika, siapa yang tak demikian, kafir. Fa huwa kafirun mukhalladun finnar, kafir di dunia, kekal dalam neraka Allah Azza wa Jalla di hari akhirat. Summa ja'alu kulla man khalafa qawlahum kadzalika, dan mereka menjadikan semua orang yang bercanggah dengan pendapat mereka macam tu juga, maksudnya kafir. Siapa tak ikut pendapat kita, kafir. Faqalu inna Uthman wa Aliyan wa nahwihima
ada sesungguhnya Uthman dan Ali dan seumpama kedua mereka itu hakamu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah. Dia kata Ali dengan Uthman tak berhukum dengan hukum Allah. Wa zalamu fasaru kuffaran, dan mereka ini zalim dan mereka ini kafir. Wa mazhabu haula'i batilun, dan mazhab pokok ini batil, dengan dalil yang banyak daripada kitab was sunnah. Dan sehingga akhirnya apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, fata'ammal kalam Syekhul Islam yadhaharu laka jaliyan. Maka apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni, maka memberikan kita benda ini sangat jelas bagaimana akidah puak-puak Khawarij. Maka yang kedua, besarnya pendapat bid'ah mereka itu, mereka membina bid'ah mereka yang sesat itu di atas mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar. Siapa buat dosa besar? Kafir. Qala al-Humaidi, berkata Imam Humaidi dalam matan kita ni, kami tidak berpendapat sebagaimana pendapat Khawarij, kata Imam Humaidi, iaitu sesiapa yang melakukan dosa besar faqad kafar, siapa yang buat dosa besar dia telah kafir. Kami tak kata demikian, kata Al-Imam Al-Humaidi. So ini akidah ahli sunnah. Begitulah yang disebut oleh Al-Imam Al-Humaidi, begitulah yang disebut oleh Abu Hanifah, begitulah yang disebut oleh Imam Malik, begitulah yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, begitulah yang disebut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan anak muridnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala anhum. وهذه المقولة التي ذكرها الإمام الحميدي عن الخوارج تردها نصوص الوحيين الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح وقد انبرى لهذه المقولة الفاسدة والعقيدة الباطلة أئمة أهل السنة في كل زمان. Maka telah lawan akidah merepek ini oleh setiap ulama ahli sunnah pada setiap zaman, sehingga kepada kita pada hari ini. Maka ulama-ulama sunnah kita pada zaman kini pun menjelaskan dan mengulang balik bahawasanya kita tidak mengkafirkan pelaku dosa. Kita tidak mengkafirkan pelaku dosa. Sebab tu kita kata ahli sunnah adalah mazhab yang paling lembut, paling mu'tadil. Ahli sunnah paling munsif, paling adil. Kita tidak mengkafirkan orang berdasarkan nafsu. Mengkafirkan itu ada dawabit. Mengkafirkan ada dia punya kaedah. Bukan boleh senang-senang mengkafirkan orang. Sebab itu, sesiapa yang melakukan dosa besar di sisi ahli sunnah, maka dia itu berdosa. Sebab dia buat dosa, maka dia berdosa. Kita tak pula kata orang yang buat dosa ni kamilul iman, orang yang buat dosa ini iman dia sempurna. Kita tak katalah, itu murjiah. Maka pelaku dosa besar, maka dia itu asi, muslim yang bermaksiat kepada Allah. Apabila jika dia mati dalam keadaan dia melakukan dosa tersebut, maka urusannya ila masyiatillah, urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah nak, Allah boleh ampun dia. Jika Allah nak, Allah boleh azab dia. Jika Allah azab dia disebabkan dosanya itu, maka dia tidak kekal dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka inilah dia nas yang banyak dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang perkara ini. Dalam hadis umpamanya, Allah Azza wa Jalla dalam Quran, Allah memerintahkan untuk memotong tangan pencuri. Allah memerintahkan untuk memotong tangan pencuri duna qatlih, tidak membunuhnya. Allah suruh potong tangan je, jangan bunuh. Siapa mencuri, cukup dia punya had yang dia curi itu yang boleh membolehkan dia dipotong tangan, maka hakim memotong tangan atas hukum Allah, atas hukum Allah, dan dia tidak dibunuh. Tak boleh bunuh, bukan halal darahnya, no, tak boleh bunuh. Walau kana kafiran li sariqatihi
wa hiya kabiratun kama la yakhfa lakana murtaddan wajaba qatluh. Kalaulah sekiranya orang yang mencuri ini hukumnya kafir dan dah tahu dah memang mencuri dosa besar, semua orang tahu. Tapi kalau sekiranya Allah menghukumkannya kafir, nescayalah hukumnya murtad dan wajib dibunuh. Tetapi pencuri, Allah tak suruh kita bunuh dan bahkan haram bunuh. Tak boleh bunuh. Yang boleh hanya potong tangannya saja. Ala haddin za'mihim. Haddan di qauli alaihi salatu wassalam. Sebagaimana juga yang disebut oleh Nabi dalam Sahih Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya maka dibunuh. Tapi orang yang mencuri tak masuk dalam hadis ni. Orang yang mencuri hanya potong tangan, tidak dibunuh. Wa minal ma'lum anna haddal kafiril qatla lal qata'. Dan minal ma'lum anna haddal kafir itu hudud, hukuman orang kafir al-qatla itu bunuh, lal qata' bukan potong. Orang kafir dibunuh, bukan dipotong. Tapi orang mencuri dia dipotong, tidak dibunuh, kan? Allah Ta'ala memerintahkan untuk merotan az-zani wa zaniyah, penzina lelaki dan perempuan 100 sebatan. Kalaulah mereka berdua kafir, dah mesti Allah suruh bunuh dah. Annallaha amara bi an yujlada qaziful muhsanatil ghafilati 80 jaldah. Dan Allah perintahkan orang yang buat qazaf 80 kali rotan, bukan bunuh. Walau kana kafiran la amara bi qatlih. Kalau dia kafir, dah tentu Allah suruh bunuh. Kita bercakap tentang hukum bunuh diri. Hukum bunuh diri apa dia? Berdosa besar tak? Adakah pelaku bunuh diri kafir? Tak. Ahli sunnah tak kata demikian. Berdasarkan kisah dalam hadis Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ni sahabat Nabi. Dia pergi berhijrah dengan satu orang lelaki yang satu lagi kawan dia. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah, dia pun berhijrahlah Tufail dengan kawannya ini. Apabila sampai di Madinah, jauhil Madinah, keadaan cuaca Madinah tu menyebabkan kawan dia ni jatuh sakit. Cuaca Madinah tak sesuai dengan dia, menyebabkan kawan dia ni jatuh sakit dan kawannya ini tak tahan. Maka dia ambil masyaqisah, dia ambil satu benda tajam, kemudian dia toreh kat tangan dia kat sini. Dia toreh sehingga darah keluar. Dan darah keluar tak berhenti-henti sampai dia mati. Sampai dia mati. Pada malam hari, Tufail ibn Amr bermimpi. Pada malam hari, Tufail ibn Amr bermimpi berjumpa dengan kawan yang bunuh diri ni tadi. Kerana sakit tadi ni. Maka bila dia bermimpi, kawan ini dalam keadaan elok keadaan dia. Melainkan tangannya itu berbalut saja. Tangannya berbalut. Tapi dia tu okey, nampak cantik. Dia tanya dalam mimpinya, apa yang telah Tuhanmu buat kepada engkau? Maka dia kata, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan aku kerana aku berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia kata, tanganku ini sahaja problem. Hak mana yang telah ku rosakkan di dunia, maka dia tetap rosaklah di hari akhirat. Esok pagi dia bangun, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ada satu orang sahabat yang berhijrah sekali ke Madinah, kemudian dia bunuh diri, dan dia ceritalah apa yang berlaku. Kemudian malam tadi aku telah bermimpi berjumpa dengan dia dan aku bertanya kepadanya, iaitu apa yang telah Tuhanmu lakukan kepadamu. Dia kata, Tuhanku telah mengampunkan aku kerana aku berhijrah kepada Rasulullah, melainkan tanganku ini problem, kan? Maka Rasulullah pun mendoakan dia, Allahumma waliyadaihi, ya Allah, dan kedua tangannya ampunilah. Nabi doa, ya Allah, dan kedua tangannya itu ampunkanlah. Bermakna Nabi doakan supaya Allah ampunkan dia, iaitu tangannya itu. Hadis ni para ulama bawa banyak faedah. Antara faedahnya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah.
iaitu pelaku bunuh diri tidak kafir. Tidak kafir. Maka dia diserahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ampunkan dia disebabkan dia berhijrah kepada Rasulullah. Yang kedua antara faedah para ulama sebut, apabila kita berada di hari akhirat besok, anggota-anggota kita ni boleh jadi sebahagian saja yang diazab, tidak selainnya. Sebagaimana hadis orang yang ambil wudu, kemudian Nabi kata apa? Apabila dia tengok ada sahabat ambil wudu dengan cepat, maka apa hadis tu? Macam mana ayat dia tu? Tumit. Apa ayat perkataan dia tu? Celakalah tumit-tumit kan? Celakalah tumit-tumit yang tak terkena wuduk dah. Tumit yang tak terkena air wuduk. Maka itu antaranya. Tengok, pada hari akhirat besok boleh jadi badan kita tak diazab, melainkan tumit aja. Boleh jadi dalam kes tu, file tu, tangan tu saja Allah azab. Tangan tu je yang Allah azab, lain tak. Maka ini dan banyak lagi hadiah-hadiah yang lain menunjukkan, tengok ahli sunnah macam mana. So ahli sunnah pandangan dan akidahnya, fiqahnya, apa saja hukum Allah sebelum Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan mendahului Allah dengan Rasul. Allah tak kata, kita tak kata. Allah kata dan kita kata. Allah tak hukum, kita jangan hukum. Allah telah menghukumkan dan kita kata. Begitulah ahli sunnah. Nabi tak kata, kita tak kata. Nabi kata, kita kata. Nabi tak buat, kita tak buat. Nabi buat dan baru kita buat. Itu ahli sunnah. Berbeza dengan ahli bid'ah. Suka hati akulah. Apa salahnya? Benda baik. Apa salah? Benda baik. Benda baik. Dah kita tak. Mana kita tahu benda baik? Pada otak kita baik. Tapi oleh kerana Nabi tak ajar kita, belum tentu benda tu baik. Baik pada otak kita belum tentu baik pada agama kita. Agama kita baik buruk dalil Quran, sunnah. Itu tara bab fiqh, apa lagi bab akidah, apatah lagi bab bercakap tentang sifat Tuhan, apatah lagi bab bercakap tentang nama Tuhan. Dah tentulah kita berhenti mana agama berhenti, dan kita kata mana yang agama kata. Apa yang Allah kata tentang dirinya, kita kata. Apa yang Allah tak kata tentang dirinya, kita tak kata. Apa-apa yang tidak jelas daripada Quran, tidak ada pengisbatan dalam Quran dan tidak ada penafian dalam Quran, kita kata minta tafsir. Apa maksud engkau? Tu ahli sunnah tu. Sama dalam bab ni. Kita tak kata pelaku dosa besar kafir. Dengan banyak lagi hadis yang lain. Seorang la rajulun la yatakallamu bi kalimatin, satu orang yang bercakap hanya satu kalimat mengundang redha Allah, Allah ampunkan dosanya, masukkan dia dalam syurga. Satu orang yang bercakap dengan walau satu kalimat, tetapi kalimat itu pada sisinya ringan, tetapi di sisi Allah berat, Allah campak dia dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Satu orang perempuan pelacur yang memberi minum anjing, Allah syakarallahu lahu, syakarallahu laha, Allah berterima kasih kepadanya, masuk syurga dia dengan perbuatan bagi minum anjing. Satu orang perempuan mukminah mengurung kucing tak bagi makan, Allah masukkan dia dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu ahli sunnah kata pelaku dosa besar kepada urusan Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Kita doakan supaya Allah ampunkan dia tak? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kita doakan supaya Allah ampunkan dia. Ada pun Allah nak ampun ke, Allah tak nak ampun ke, itu terpulang kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah ampunkan itu dengan kasih sayangnya, jika Allah azab itu dengan keadilannya, dan jika Allah ampunkan dia, maka apa saja dosa yang dibuat, besar mana pun dosa yang dibuat, Allah nak ampun, suka tidak. Dia Tuhan, dia yang mengampunkan.
Walaupun mungkin dosanya besar, tapi ada satu benda mungkin yang dia buat mengundang cinta Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosa dia. Boleh jadi. Jangan tengok orang pelaku maksiat mesti neraka, tak. Jangan tengok orang yang senantiasa melazimi masjid mesti syurga, tak. Boleh jadi hak senantiasa masjid kita pun tak tahu, nak menunjuk-nunjuk saja. Mana kita tahu? Mana tahu mungkin orang yang selalu melazimi masjid, tapi di sebalik itu ada udang di sebalik batu. Mana kita tahu? Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya, dan kita tidak hukum malaikat apa yang zahir saja. Kita tak hukum malaikat apa yang zahir. Dan sebab itu kita doakan supaya setiap orang yang mati dalam Islam, Allah ampunkan dia, Allah rahmati dia. Dan bila kita minta ampun kat dia tu kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosanya, ya Allah rahmatilah dia, tidakkah kita doa untuk diri kita? Bila kita minta Allah ampunkan dia, Allah rahmati dia, malaikat akan doakan kepada kita, walaka bimisl, engkau juga dapat benda yang sama apa yang kau doakan. Kita doa supaya Allah ampunkan dia, malaikat doa Allah ampunkan dosa kita. Itu ahli sunnah. Hak ni khawarij dah, kafir dan kafir. Pelaku dosa kafir, zina kafir, mencuri kafir, ngutuk orang kafir. Suka benar mengeluarkan orang daripada agama Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung lagi. Ada beberapa poin lagi, kemudian kita tamat. InsyaAllah kita sambung lagi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.